Suara boleh dengar Allahumma nasib. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan program kita dalam satu suasana kita baru lepas habis Ramadan, dan insya-Allah kita telah pun dilonggarkan PKP. Saya faham ramai yang mula bergerak balik kampung untuk nak meraihkan hari raya bersama keluarga, insya-Allah. Jadi pada malam ini mungkin malam pertama kita setelah PKPB. Sekarang ini PKP pemulihan. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan dapat pulih kembali, dan insya-Allah kita akan cuba susun dan rancang program-program yang lebih intensif, lebih kondusif lagi untuk kita sama-sama membentuk kekuatan. Kerana sekarang ini kita mendapati perancangan jahat musuh semakin nampak, semakin real, nampak dalam bentuk yang nyata. Apa yang berlaku di Palestin hari ini, contohnya semalam, kalau tak silap saya semalam, Syekh Ikrimah ditangkap dan telah kemungkinan besar akan ditahan di penjara, wallahu alam lama mana. Jadi mereka sudah mula menunjukkan sifat-sifat ganas dia secara kita kata secara intensif lah sebab Syekh Ikrimah sendiri sebenarnya antara imam yang menjadi berpengaruh besar di Masjidil Aqsa, tapi juga ditangkap. Dan begitu juga kita melihat bagaimana keadaan Palestin sendiri sekarang ini pun semakin teruk, dan semakin ketara kita melihat peristiwa yang berlaku di Amerika pada hari ini sudah mulai merebak. Jadi kita tunggu je lah apa yang akan berlaku. Bagi kita di sini marilah sama-sama kita merasakan bahawa apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku, dan kita nak kena bersedia. Dan persiapan yang pertama sekali, macam mana yang kita pernah sama-sama bincang, iaitu apabila kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan suasana yang susah, ataupun berhadapan dengan suasana yang senang, yang kita kata penuh dengan kenikmatan sebagainya, maka kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling kita kata paling penting sekali. Maknanya kalau kita hidup bersama Allah. Kalau kita mati bersama Allah. Bersama dengan keimanan dan ketakwaan. Inilah perkara yang paling kita kata susah sekali yang ada pada hari ini. Jadi pada malam ni kita akan melihat sedikit tentang tajuk yang saya berikan pada tuan-tuan sekalian, iaitu berkenaan dengan hijab. Apakah ada halangan-halangan hijab yang menghalang kita untuk kita mengenal Allah, untuk kita mencintai Allah, pergi kepada Allah. Ada hijab-hijabnya. Dan hijab ini dia bukan hanya datang daripada orang-orang yang jahil. Orang yang apa namanya, kita kata tak ada apa-apa, tak ada pengetahuan Islam untuk nak kenal Allah dan sebagainya. Tetapi dia
merupakan satu perkara yang akan berlaku kepada semua orang, termasuklah orang-orang alim ataupun para ulama. Malahan hijab yang ada pada para ulama itu lebih berat. Lebih berat. Maknanya dia ada ilmu, tetapi ilmu iaitu menjadi hijab, menjadi terhalang dia untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah. Dan inilah perkara yang kita akan tengok sedikit sebanyak pada malam ni. Mudah-mudahan kita akan dapat beberapa panduan daripada tulisan-tulisan, daripada perkara yang telah disampaikan oleh para ulama sebelum ini, seperti Syekh Imam Al-Ghazali dan sebagainya lah, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan mengenal dia itu sebagai kunci kepada untuk nak mengenal Islam, untuk nak beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila disebutkan sebagai illa liya'budun, maka para ulama yang mentafsirkan ayat ini menggambarkan bukan sahaja dimaksudkan dengan berubudiyah, tetapi illa liya'rifun. Maknanya mengenal. Kerana kalau kita tidak kenal Allah, maka sudah tentu kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak ibadah. Walaupun kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, tapi kalau kita tak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah mengenal Allah ini merupakan asas. Tetapi dalam kita nak berjalan menuju kepada Allah ni, dia ada banyak perkara-perkara yang menjadikan kita ini tak sampai pada Allah, yang menjadikan kita ni tersekat, terhalang. Dan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak perasan ada dalam diri kita, ada di dalam diri kita. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak melihat banyak perkara-perkara yang boleh menghalang kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang menghalang kita itu, yang kita kata mengganggu, menghijab kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan ialah perkara-perkara yang ada dalam dunia kita ini, perkara yang ada di dalam sekeliling kelalang kita, yang kita suka dengan dia, yang kita dekati dia, dan perkara itu tidak dapat kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perkara itu menyebabkan kita terputus dengan Allah, walaupun nampak macam kita ni berilmu. Jadi antara perkara-perkara yang disebut sebagai cahaya-cahaya, ataupun kita sebut sebagai sinar dunia yang menghijab kita, kepada mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya lah ilmu. Ni orang alim, ilmu yang ada kepadanya, ataupun kadang-kadang dia ada karamah. Maknanya bila kita telah mula mengamalkan sesuatu amalan-amalan, mungkin Allah bagi karamah kepada kita. Dan Allah bagi karamah kepada kita. Allah bagi satu yang luar biasa. Kalau dulu contohnya karamah yang berbentuk hissiyah. Hissiyah ni yang boleh nampak. Contohnya setengah-setengah orang dia dah beramal sebagainya sampai peringkat dia boleh terbang contohnya. Dulu pernah dengarlah para alim ulama dulu kan. Ataupun dia boleh jalan atas air. Karamah wali-wali jalan atas air. Ataupun dia ada karamah-karamah yang lain. Apa lagi sajalah kita kata perkara-perkara yang ada dalam diri kita, yang sebenarnya perkara itu baik, sepatutnya ada, maknanya dari sudut amalan-amalan kita, dari sudut ilmu kita tadi, tetapi oleh kerana kita bangga dengan perkara tersebut. Contohnya kan amalan-amalan kita bangga dengan amalan-amalan tersebut. Kita bangga dengan ilmu. Kita berpuas hati. Kita rasa itulah satu yang kepuasan bagi kita. Kita rasa satu kepuasan. Maknanya kita rasa macam benda tu yang kita punya. Macam itu kan. Kita rasa kita puas. Kita ada benda tu. Kita puas. Maka itulah sebenarnya yang menjadi tabir. Menjadi tabir, menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah digambarkan oleh para ulama yang mengkaji, Imam Al-Ghazali rahimahullah contohnya, yang menyatakan bahawa orang alim, dia sebut orang alim, orang yang ada ilmu, ataupun para ulama yang sombong dengan ilmunya. Dia ada ilmu, tapi ilmu tu menjadikan dia sombong, menjadikan dia takbur, menjadikan dia berbangga-bangga, menyebabkan dia rasa dia hebat. Dengan ilmu tu dia rasa dia hebat, dengan ilmu tu dia rasa dia
lebih tinggi daripada orang lain. Kalau cakap tu dia je nak menang, contoh. Begitu juga kepada ubat ataupun ahli ibadah. Orang yang beribadah, yang rasa sombong dengan ibadah dia. Dia rasa dia beramal dengan amalan yang lebih banyak daripada orang lain. Begitu juga ubat ataupun begitu juga zuhad, itu orang-orang yang zahid, orang-orang yang bersifat merasakan bahawa dunia ini ialah tempat sementara, akhirat itu tempat yang sebenarnya, mencari akhirat. Tetapi dengan kemiskinan dia, contohnya dia miskin, dia rasa bangga. Dia kata, aku dah hidup dalam keadaan miskin, aku dah hidup dalam keadaan susah, aku lebih baik daripada orang kaya. Dia tengok orang kaya, alah engkau kaya kat dunia, engkau ada semua benda engkau ada, tetapi engkau tidak ada sifat zuhud macam aku. So zuhud itu, sifat zuhud itu menjadikan dia terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan dia terjebak dengan kelebihan-kelebihan yang dibanggakan. Jadi secara ringkasnya kita sebut kat sini, apabila kita ada sesuatu yang kita bangga-banggakan, yang kita rasa mulia dengannya, kita rasa hebat dengannya, perkara tersebut, sama ada dia berbentuk ilmu atau berbentuk amalan atau berbentuk sikap-sikap kita, akhlak kita. Katakan kita ni orang yang ada akhlak yang baik, begitu juga dengan kelebihan-kelebihan fizikal, contohnya kekayaan, ataupun kita jenis orang yang sabar, boleh sabar sakit, boleh sabar dengan perkara-perkara yang ada berlaku depan kita, masalah kita sebagainya. Maka apabila ia menjadi satu kebanggaan kepada kita, kita merasakan dia sebagai satu kelebihan pada kita, kita rasakan bahawa itu kemuliaan bagi kita, kita rasa kita mulia sebab perkara-perkara tersebut, maknanya kita rasa orang lain tak mulia, orang lain rendah diri, orang lain rendah, orang lain tidaklah sehebat kita, kita rasa begitu. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan ulama-ulama yang tebal dengan ilmunya, dia hanya ada ilmu tetapi dia tidak kenal Allah. Oleh kerana sifat sombong dia, sifat ujub dia, sifat takbur dia ataupun riak takbur tadi, maka Allah menghijab dia daripada mengenal Allah. Dia kenal ilmu. Dia tahu ilmu yang dia belajar, dia tahu ilmu yang ada pada dia, tetapi dia tidak kenal Tuhan punya ilmu. Dia tidak mengenal Tuhan punya ilmu. Begitu juga dengan orang yang ibadah, menghabiskan siang dan malam dengan sembahyang sunat, dengan zikirnya, dengan Qurannya. Orang lain tak mampu nak buat macam dia. Dia puasa tiap-tiap hari, dia puasa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tetapi apabila dia hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah tadi, dan dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain dengan sebab ibadah tadi, maka perasaan ujub, perasaan riak, perasaan takbur, sombong tadi, itulah hijab yang ada kepada dia, yang telah Allah SWT tutup, walaupun dia beramal, walaupun dia ada ilmu, dan perkara itu menjadi hijab kepada dia dengan Allah. Ini perkara yang kita nak kena tengok di dalam kehidupan kita, terutamanya bagi mereka yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perasaan yang sepatutnya ada pada kita? Perasaan yang sepatut pada kita bukanlah hayalan-hayalan ataupun imajinasi kita, yang kita rasakan bahawa kita ni orang-orang yang mulia, orang yang tinggi, orang yang dah serba cukup, orang yang telah berada dalam keadaan yang kita kata terpilih, orang lain tidak terpilih. Maka apabila kita ada perasaan demikian, sifat demikian, pemikiran demikian, maka kita telah terjebak di dalam penjara yang akan menyebabkan kita tidak akan bertemu dengan Allah. Walaupun kita ada ilmu, kita tak akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terhijab. Terhijab. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang-orang ahlul ilmu ini, orang yang pakar-pakar ni, kadang-kadang dia tak boleh nak terima pandangan orang. Walaupun dia kata pandangan tu boleh dia terima, tapi dia tak nak terima sebab dia rasa diri dia lebih baik. Dia rasa diri dia lebih hebat. Begitu. Jadi begitu juga orang yang ibadah. Contoh begitu juga orang yang tasawuf, yang jenis sufi ni.
Tarikat contohnya, dia rasa dia dah banyak berzikir, dia dah banyak beramal. Dia dah rasa diri dia bersih. Aku dah jaga makanan aku dah jaga zikir aku dah jaga amalan aku. Maka bila dia rasa apa yang ada pada dia itu lebih baik daripada orang lain. Itu ujub. Inilah berhala-berhala. Inilah berhala yang akan menghalang, menghijab ma'rifat kepada Allah. Sehingga dia tidak merasai bahawa segala yang ada pada dia itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ini berlaku, maka dia akan merasa megah, dia akan merasa gagah, dia akan merasa mulia, dia akan merasa bahawa ibadah-ibadah dia itu hebat, pengalaman-pengalaman dia, pengaruh dia, dia akan rasa bahawa segala yang ada pada dia itu adalah satu kekuatan, dia rasa dia punya. Maka pada ketika itu dia akan menutup sinar cahaya yang sebenar, iaitu cahaya untuk dia bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada makrifat. Bila kita rasa kelebihan yang ada pada kita itu kita punya, dan kita berbangga-bangga dengannya, dan kita bersombong, takbur lagi dengan apa yang ada pada kita tadi, kita tak merasai bahawa itu daripada Allah, maka itulah sebenarnya hijab yang akan menghalang kita untuk nak kenal Allah, untuk nak sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling asas sekali. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, puan-puan sekalian, kita nak kena melihat bahawa kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara ini sebagai hijab. Kenapa? Ini kerana kita nak merasakan bahawa dalam Islam ini sebenarnya kita kena bergerak kepada Allah. Kita kena berjalan kepada Allah. Semakin pandai, semakin tinggi ilmu kita, semakin hebat amalan kita, semakin kita kata terbina kekuatan akhlak kita, maka sebenarnya semakin rendah diri kita kepada Allah Subhanahu. Semakin merasai bersyukur pada Allah, semakin rasa diri kita ini amat berhajat dan amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makhluk yang terbaik, yang sempurna lah kita kata. Makhluk yang terbaik yang Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia dijadikan yang terbaik, dalam keadaan dia seorang contoh yang dikatakan sebagai contoh yang terbaik, kan, merupakan pemimpin kepada para rasul dan anbiya, maka dialah orang yang paling rendah diri kepada Allah. Rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling merasakan bahawa tak cukup dengan apa yang ada pada dia untuk nak bersyukur pada Allah. Sentiasa tu dia merasakan bagaimana dia rendah. Dan sebab itu kita tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya apabila memberi salam, contohnya bab memberi salam. Memberi salam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa mendahului memberi salam. Bukan kita nak orang respect kita minta orang bagi salam kat kita. Tak, Rasul bagi salam, menunjukkan tawaduk dia kepada sahabat-sahabat dia, kepada kita kata umat dia, yang kadang-kadang umat tu tak ada apa-apa pun, orang badui, orang kampung aja. Kemudian bila dia bercakap dengan orang, bila bercakap dengan sahabat-sahabat yang ada di sekitar dia, dia akan memandang sahabat tu, dia akan berpaling pada sahabat tu. Dia tidak akan tengok macam itu je. Dia akan berpaling, menghadap, menunjukkan hormat dia kepada apa yang digambarkan tadi, iaitu sahabat-sahabat dia, tawaduk dia kepada sahabat-sahabat dia tadi. Dan inilah kita nak kena mulakan pada malam ini dengan satu perasaan. Bagaimana, kenapa kebersihan hati, kesedaran akal itu amat diperlukan untuk kita membuka hijab ini, kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bergerak menuju kepada dia. Maksudnya kita kena berjalan kepada Allah. Kena berjalan kepada Allah. Macam mana cara nak berjalan kepada Allah? Bukan dengan sombong, bukan dengan rasa diri kita mulia, bukan dengan rasa diri kita kaya, ataupun kita dah ada semua yang kita nak. Apa yang kita nak semua dapat. Macam Firaun contohnya. Tapi kita berjalan dengan rasa rendah diri. Apa sahaja yang ada kepada kita, maka itu dari Allah. Itu dari Allah. Terutamanya perkara yang sekarang ini menjadi kelebihan diri kita. Kalau kita pandai bercakap contohnya. Kita pandai bercakap, kita pandai mengalahkan hujah orang. Kalau kita berhujah tu orang kalah. Contohnya kita debater, good debater. Ataupun kita ni seorang yang berfikir, fikiran kita tu memang bernas, memang kita kata hebat. Ataupun kita seorang pekerja yang mahir, ataupun kita kaya, ataupun kita ada ilmu, kita boleh mengajar, ataupun kita rasa kita dah banyak berzikir. Satu hari
Mungkin kita kata kita berzikir sampai 10,000, 100,000 contoh. Jadi kita rasa ada kelebihan pada kita. Ada sesuatu yang ada pada kita ni yang kita rasa mulia dengannya, rasa hebat dengannya berbanding orang lain. Maka perkara yang Allah beri kepada kita itu kan, dia akan menjadi azab kepada kita. Dia akan menjadi hijab kepada kita sekiranya kita merasai itulah kemuliaan kita. Itulah ketinggian kita. Sehingga dengan sebab kita rasa mulia, rasa tinggi tadi, dan menyebabkan kita berbangga-bangga dengannya. Kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Dan inilah sebenarnya yang akan menjadi hijab kita. Sebab itulah kadang-kadang pada peringkat awal dulu, masa mula-mula saya tengok, kenapalah orang-orang ni, orang alim-alim ni, ustaz-ustaz kita ni kadang-kadang bila berdebat tak mau kalah. Masing-masing tak mau kalah. Kan? Kemudian masing-masing ada ilmu masing-masing, ada hujah masing-masing. Betul hujah masing-masing tu boleh diterima semua. Tapi tak mau mengalah. Kan? Tak mau mengalah. Akhirnya pengikut-pengikut dia lagi pecah. Orang bawah lagi pecah. Ini ulama-ulama yang tidak ada tawaduk. Maka tidak ada tawaduk ni, tidak ada tadaruk ini, rasa memerlukan Allah, rasa rendah diri, fakir pada Allah tadi. Maka inilah hijab nombor 1. Hijab yang pertama. Yang menyebabkan manusia itu terputus dalam perjalanan yang menuju kepada Allah. Walaupun dia sembahyang. Dia sembahyang, dia rasa sembahyang tu dia punya. Dia rasa sembahyang tu dialah yang sembahyang. Ataupun ilmu dia, atau kekayaan dia. Maka ketika itulah dia berjalan kepada Allah, tetapi dia tak sampai pada Allah. Dia takkan sampai pada Allah. Jadi kalau saya nak baca hadis-hadis yang ada ni, banyak hadis-hadis sebenarnya, banyak. Tetapi kita bukan nak tengok kepada akademik sangat. Kita nak tengok bagaimana dia punya essence dia punya hakikat dia. Yang kita kena faham. Gitu. Jadi inilah yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Bagaimana manusia-manusia yang tertipu. Ghurur. Tertipu. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Sehingga menyebabkan kelebihan dia itu bukan mendekatkan lagi dia dengan Allah, tetapi menjauhkan daripada Allah. Contoh, Allah bagi kita masalah. Allah bagi masalah, kita boleh selesai. Allah bagi masalah, kita boleh selesai. Allah bagi masalah, kita boleh atasi masalah tersebut. Kan? Dengan mudah atau susah. Tapi kita atasi. Maka kita rasa kita ni pandai. Ataupun kita tengok orang lain yang tak boleh selesaikan masalah, kita kata orang ni apalah, bodohnya kau ni, contoh. Kita merendahkan orang lain. Inilah perkara yang digambarkan sebagai sinar-sinar yang Allah bagi kepada kita. Kekuatan yang kita gambarkan sebagai dunia tadi, yang Allah beri kepada kita, anugerah pada kita. Maka dunia itu, kelebihan itu, kekuatan itu telah memadamkan sinar-sinar untuk mengenal Allah. Kerana dia lebih kenal kepada nikmat yang Allah bagi daripada kepada Tuhan punya nikmat. Yang memberi nikmat. Dia tidak merasa. Inilah perkara yang akan menghijab kita. Begitu juga. Jadi contoh tadi, orang berilmu, orang yang ibadah, ahli ibadah, orang yang zuhud contohnya. Begitu juga orang-orang yang dendam contohnya. Orang yang tidak memproses penyakit-penyakit hati dia, contohnya dendam. Kita tahu kita marah pada seorang dan kita berdendam dengan dia. Dan dendam ini adalah merupakan satu kegelapan, zulumat. Kegelapan yang ada dalam hati kita. Jadi orang yang dendam ini, kan, apa yang ada dalam hatinya ialah macam mana nak memuaskan dendam dia. Macam mana nak memuaskan dendam dia itu? Ialah dengan dia menyakitkan hati, menyakitkan orang yang dia dendam. Macam itu. Bila dia dengki, dia dendam kat seorang, maka dia fikir nak mengenakan orang aja, nak menyakitkan hati orang aja, ataupun nak mengalahkan orang. Kerja dia nak kalahkan orang aja. Nak kalahkan orang sahaja. Maka orang yang digambarkan sebagai musuh tadi bukan orang lain pun, kadang-kadang saudara-saudara dia, kadang-kadang kawan-kawan dia, kadang-kadang orang-orang yang dalam ahli keluarga dia sendiri. Tapi oleh kerana dendam tadi menyebabkan fokus dia bukan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hijab yang ada kepada diri kita, ada kepada diri manusia hari ini, yang akhirnya kegelapan-kegelapan itu menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah. Jadi sebab tu kita kena tahu penyakit-penyakit hati. InsyaAllah kita akan bincang secara satu-satu list. Kita listkan. Baik. Jadi untuk itu,
Maka kita kena memahami, kan, kena berhati-hati bahawa sebenarnya kita sedang bergerak kepada Allah. Kita sedang bergerak kepada Allah. Maksud bergerak kepada Allah ni, kita sedang berjalan kepada Allah dengan hati kita, dengan pemikiran kita, dengan seluruh hidup kita. Maknanya bila kita bergerak kepada Allah, ini maknanya kalau adalah kelebihan yang Allah bagi pada kita, kita nak kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena rasa ini daripada Allah. Jangan sampai kelebihan-kelebihan yang Allah bagi tadi menjadi hijab kita pula dengan Allah. Kadang-kadang kita baca Quran. Kita baca Quran sedap. Kita dah belajar baca Quran, kita belajar Quran sedap. Sehingga akhirnya kita rasa kita ni memang seronok. Jadi kita seronok dengan baca Quran. Kita tak seronok dengan hidayah dan taufik yang Allah bagi kepada kita. Kita tak seronok bersama Allah. Kita seronok dengan dunia yang ada kat kita sekarang. Jadi inilah yang menjadikan kita ni terperangkap dengan apa yang Allah bagi tadi, menyebabkan kita tidak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan kepada dunia yang ada pada kita. Walaupun dunia itu sifatnya ibadah. Nampak macam ibadah, tapi sebenarnya bukan ibadah. Bukan ibadah. Jadi apabila kita mula berjalan kepada Allah, baru kita akan jadi produktif. Baru kita akan jadi produktif. Apa maksud produktif tadi? Kita akan nampak kelemahan kita. Kita akan nampak kelemahan kita. Bila kita nak melihat kelemahan kita, barulah kita akan minta tolong ke Allah. Ya Allah, rupa-rupanya aku kaya contohnya. Tapi hati aku keras. Tak boleh nak menangis. Ya Allah, aku ni pandai, ada ilmu, tapi aku tak boleh nak amal. Tak boleh nak amal. Jadi, aku ni ibadah, tapi ibadah aku ni masih lagi kerana nafsu. Contohnya kita ibadah supaya kita nak kaya contohnya. Ada apa-apalah yang kita nak dunia ni kan. Jadi apabila kita melihat bahawa kelebihan-kelebihan yang ada pada kita ini daripada Allah, maka kita merasai hakikat kelemahan diri kita. Maka ketika itulah kita nampak di mana kelemahan-kelemahan kita yang kita nak kena perbaiki, dan pada masa itulah kita minta pada Allah. Barulah kita berjalan menuju kepada Allah. Kalau tidak, kita hanya akan tengok kelebihan kita, kekuatan kita. Aku boleh sembahyang 100 rakaat satu hari. Kita nampak 100 rakaat satu hari. Sedangkan kita tak perasan sembahyang kita 100 rakaat tu dalam keadaan lalai. Dalam keadaan terputus daripada Allah. Kita sembahyang tapi kita tidak boleh hadir hati. Hati tak hadir. Sembahyang banyak. Dan sebagainya. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, di sinilah hikmahnya. Bagaimana Allah SWT mahu mentarbiah kita. Supaya kita sentiasa menjadi hamba dia. Bukan hamba pada diri kita sendiri. Bukan hamba kepada nafsu kita. Barulah kita akan berjalan menuju kepada Allah dengan pengenalan yang sebenar. Barulah timbul perasaan mengagungkan Allah. Barulah timbul perasaan sayang pada Allah. Baru timbul perasaan tu. Sebab kita rasa segalanya adalah daripada Allah. Hatta nyawa kita pun daripada Allah. Hatta kita kata umur kita ni pun daripada Allah. Kesihatan kita dan segalanya. Maka inilah digambarkan termasuk daripada kebendaan-kebendaan yang menjadi ujian kepada kita. Sama ada dia berbentuk ilmu yang ataupun berbentuk lisan, berbentuk amalan yang kita berbangga-bangga dengannya. Dan bila ada sifat ujub, sifat riak dan bangga, takbur tadi, sombong tadi, maka ia automatik jadi hijab. Walaupun yang kita berbangga itu nampak macam Islam. Seperti ibadah. Seperti ilmu. Nampak macam memang Islam. Tapi rupanya bila kita merasai kehebatan diri kita, maka ketika itulah kita tidak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa tajuk ini penting tuan-tuan dan puan sekalian, anak-anak sekalian, ada di kalangan anak-anak juga menonton di sini. Kenapa tajuk-tajuk ini penting? Kerana kita kena faham bahawa manusia yang ada di atas muka bumi ini secara umumnya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hijab. Manusia secara umum, secara generalnya dihukum oleh Allah dengan hijab-hijab yang begini. Maknanya Allah tak seksa dia. Contohnya dia buat salah, kena petir. Dia buat salah, accident. Dia buat salah, contohnya mungkin berlaku kita kata kemalangan-kemalangan fizikal ataupun kemiskinan contoh. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum yang fizikal. Sebab yang fizikal ni
Allah merupakan sesuatu yang akan menyebabkan manusia itu tidak melihat dan tidak nampak, tidak berjalan menuju kepada Allah. Maka sebab itulah kita kena faham bahawa manusia secara umumnya, maka yang diuji, yang dijadikan sebagai tempat fokus di mana Allah nak melihat tadi, ialah hati mereka. Allah melihat pada hati seseorang. Allah bukan melihat pada apa yang ada di luar. Ya, sebab itulah apabila berlaku sesuatu, hukuman pertama kepada hati. Hati dihukum dulu. Seseorang yang beribadah tetapi ujub, tetapi dia riak, ada sombong, dia takbur, Allah hukum mula-mula hati dia. Apa hati dia tadi? Nombor satu, dia terhijab daripada berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita gambarkan sebagai hakikat ujian tadi itu ialah kepada jiwa-jiwa kita. Maka kita kena faham, dan orang-orang yang telah terkeluar daripada lingkungan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengikuti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, dia akan ikut orang. Jadi apabila dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, kita nak kena ikut manusia. Kita nak kena ikut manusia yang ada di sekitar kita semua ni, maka itulah salah satu daripada tanda-tanda bahawa kita dikeluarkan oleh Allah daripada golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit adalah golongan yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa tandanya tuan-tuan, puan-puan? Kita tengok ni, kita buat muhasabah diri kita malam ni. Kita tengok bagaimana kita ni, sama ada kita ni dihijab ataupun tidak dihijab. Yang pertama sekali tuan-tuan, tandanya ialah apabila seseorang itu disibukkan dengan hal ehwal dunia. Kita disibukkan dengan hal ehwal dunia. Bukan hal ehwal mendekati Allah. Bukan hal ehwal mengenal Allah. Maknanya kita ni disibukkan dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi bukan untuk nak mengenal Allah. Bukan untuk nak sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ini disibukkan bagaimana manusia lain disibukkan. Contohnya dengan perbualan-perbualan kosong. Kita berbual dengan kawan-kawan kita, yang kita bual dengan dia, semua perbualan-perbualan yang tidak ada manfaat untuk akhirat, contohnya untuk dunia dan akhirat. Jadi perbualannya kosong, sia-sia. Cakap-cakap yang sia-sia, ataupun cakap-cakap yang kotor, ataupun cakap-cakap yang hanya sekadar perhiasan dunia. Nak dapat duit macam mana, kita nak macam mana nak kaya, nak dapat dunia. Maka hal-hal ini, itu hal-hal yang akan binasa. Kita bincang tentang sesuatu yang akan habis. Yang akan habis kat dunia ni. Kita tak bincang macam mana nak jadikan dunia kita contohnya bekalan akhirat. Contoh. Jadi kita bincang dunia, bukan kata tak boleh bincang dunia ni, pekerjaan kita, semua tu kan. Boleh bincang. Tapi macam mana dunia ni boleh membawa kepada kebahagiaan akhirat. Kita tak bincang yang itu. Yang kita bincang, macam mana nak dapat duit lebih banyak. Setakat tu je. Macam mana nak kaya, macam mana nak duduk hebat contohnya. Hal-hal yang akan binasa. Ataupun perkara-perkara yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk dengan kita berbincang perkara-perkara yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak lebih mulia daripada sebelah kepak nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahawa dunia ni dan seluruh isinya kan tidak lebih mulia di sisi Allah daripada sebelah sayap ataupun kepak nyamuk. Maka kita bincangkan sesuatu yang lebih rendah daripada sebelah kita kata kepak ataupun sayap nyamuk tadi. Hal-hal yang Allah tidak pandang mulia. Kita buat sesuatu yang tidak pandang mulia. Maka apabila mereka disibukkan dengan perkara-perkara tersebut, ciri-ciri tersebut, sifat-sifat tu, penampilan-penampilan tu, maka mereka sibuk terhadap pekerjaan amalan orang yang dihijab oleh Allah. Jadi apabila kita sibuk dengan perkara-perkara yang kita kata Allah tak pandang mulia, perkara yang sekadar dunia sahaja, perkara yang kita kata setakat apa yang ada di dunia tak sampai kepada Allah, tak sampai kepada akhirat, maka kita sibuk dengan hal ehwal, perkara-perkara yang dikata disibukkan oleh orang-orang yang terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mempunyai sifat-sifat begini, maka kita lihat seseorang yang tenang hatinya,
yang rasa aman hati dia, rasa seronok hati dia dengan berbincang perkara-perkara yang rendah tadi, maka ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang terhijab. Ini tanda dia. Ini tanda dia. Maknanya orang yang sibuk dengan dunia ni, contohlah, saya bagi satu contoh. Sekarang ni musim COVID-19 masih lagi tak ada. Contoh kalau kami dekat sini contohnya, katakanlah orang Johor. Orang Johor ni antara yang dia menjadi fokus ialah JDT, bola sepak. Kita kalau jumpa dengan kawan kita ni cerita JDT je. Bola sepak aja. Siapa skor, siapa menang, berapa menang, lepas ni apa, itu je. Seronok semalam lawan dengan pasukan daripada China, kita menang. Kita ni, itu je. Perbincangan kita, perbualan kita, kan? Dan kesibukan kita dengan amal tu, amal sekadar bola sepak aja. Ataupun amal sekadar bisnes saja. Sekadar kita kata perkara-perkara yang pada sisi Allah, sebelah kepak nyamuk pun tidak lebih mulia daripadanya. Maksudnya sebelah kepak nyamuk. Kenapa kepak nyamuk itu lebih mulia daripada dunia ni, tuan-tuan? Digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kepak nyamuk itu pun dalam ubudiah kepada Allah. Kepak nyamuk tu berubudiah kepada Allah. Dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu, bertasbih kepada Allah. Nyamuk pun. Nyamuk yang kecil tu, dia duduk berzikir kepada Allah. Kita dengar nying, kita dengar tu kan. Bila datang kat nying, itu zikir dia. Kita tak dengarlah zikir dia tu dalam bentuk subhanallah walhamdulillah. Tapi itu zikir dia. Dia pun berzikir. Dunia ni putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanda seseorang yang terhijab daripada Allah apabila hidupnya disibukkan dengan kekosongan perbualan, kekosongan tindakan, kekosongan fokus pemikirannya kepada perkara-perkara yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang hanya sekitar perhiasan-perhiasan dunia, yang tidak mulia di mata Allah. Di mata Allah tak mulia. Perkara yang dibincangkan ini. Itulah sifat-sifat, ciri-ciri penampilan orang-orang yang terhijab. Orang-orang yang terhijab dan orang-orang yang dijauhkan daripada Allah walaupun sembahyang, walaupun puasa. Jadi orang yang benar-benar mahu memproses diri dia, mendidik diri dia, mentarbiah diri dia tadi, maka dia kena faham bahawa tanda kita terhijab daripada Allah apabila kita sibuk dengan dunia, semata-mata dunia. Kalau kita bincang bisnes tu, contohnya dalam hati kita bincang orang bisnes, mungkin orang tu tak faham. Kita bincang bisnes tapi hati kita nak kena rasa bahawa bisnes yang kita buat ni supaya boleh beribadah kepada Allah. Keuntungannya untuk ibadah kepada Allah. Untuk kita bagi nafkah, untuk kita infak, untuk kita tolong, menolong orang lain dan sebagainya. Maknanya sesuatu yang boleh sampai kepada akhirat. Jadi walaupun kita kadang-kadang berjumpa dengan kawan-kawan kita, dalam keadaan berbual, contohnya berbual ni macam bisnes sahaja. Tapi bisnes tu dalam hati kita, sebenarnya bisnes untuk dapat akhirat. Barulah bisnes itu menjadi zikrullah, menjadi ibadah. Dan kemudian di sini contohnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan rasa kita tidak tenang, ataupun kita rasa tidak senang dengan apa yang disibukkan oleh mereka yang terhijab tadi, yang telah disihir oleh dunia tadi, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memula memberikan cahaya-cahaya, kita dah mula berjalan menuju kepada Allah. Bila orang cerita pasal dunia, kita dengar contohnya. Tapi kita dengar dunia tu, kita tak sama dengan orang biasa yang mencari dunia bercakap. Jadi dah. Maknanya kita ingat dunia dia macam mana dunia ni supaya boleh bantu Islam. Contoh. Baik. Jadi apabila kita telah mula merasakan mulia bersama Allah, kita rasa mulia bersama Allah, kita rasa mulia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bagi. Bila kita dah mula dekat Allah dan mengenal Allah, maka Allah akan beri kepada hati kita satu perasaan rimas, perasaan risau, perasaan gelisah, perasaan tidak tenang dengan kesibukan dunia bagi mereka yang terhijab.
Jadi bila Allah SWT mahu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan tadi, dah mula. Allah mahu memberikan cahaya tadi, hati kita dah mula ada, kita dah mula proses, dah mula tengok kebaikan yang sebenar, hakikat sebenar, maka Allah akan campakkan perasaan risau. Perasaan rasa bimbang, gelisah dengan kesibukan dunia mereka yang terhijab. Jadi apabila Allah SWT menginginkan kita berada bersama-sama dengan orang yang dicintai oleh Allah, and Allah ingin kita bebas daripada hijab dunia, maka Allah akan masukkan dalam hati kita itu perasaan-perasaan gelisah, bimbang dengan orang yang terhijab dengan dunia tadi. Rasa bimbang. Maka banyak perbezaan. Adakah kita dijadikan dengan orang yang terhijab daripada Allah, atau kita jadikan orang yang mencintai Allah. Jadi ini adalah tanda-tanda. Kita nak kena tengok. Kita dalam proses berjalan menuju kepada Allah, kita tengok. Kita ni sibuk dengan amalan, sikap, perbuatan orang yang terhijab daripada Allah, ataupun kita sibuk, diri kita ni mula menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan orang yang mencintai Allah. Ini adalah merupakan salah satu tanda, alamat untuk kita tahu sama ada kita ni terhijab ataupun tidak terhijab. Sebab itulah di dalam istilah tarbiyah disebut darurah at-tamayuz. Mesti ada satu kepentingan, satu darurat, satu kemestian kita untuk ada perbezaan. Iaitu di antara orang yang berfikir, yang fokus, yang tumpu, yang sibuk dengan dunia, dengan orang yang berfikir, yang fokus, yang sibuk dengan akhirat. Dan inilah perkara yang kita nak kena tengok sebagai tanda kita. Jika kita telah disibukkan Allah dengan kerja-kerja orang yang terhijab, jika kita disibuk dengan Allah dengan amalan orang-orang yang terhijab, berarti ini adalah satu dalil, satu bukti bahawa Allah tidak mahu. Allah mahu kita terhijab. Dan tidak akan buka pintu hati kita untuk mengenali Allah dan mencintai Allah. Jadi ini satu statement yang agak kuat. Kita nak kena tengok diri kita, muhasabah diri kita. Jika Allah sibukkan kita dengan kerja-kerja mereka yang terhijab, yang dihijab dengan mengenal Allah tadi, maka ini satu dalil Allah Subhanahu Wa Taala mahu menghijab kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak buka pintu hati kita. Maka ini satu yang bahaya. Jika kita telah disibukkan dengan amal-amal yang Allah cinta, amal-amal yang orang-orang yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah jelas bahawa itulah taufik daripada Allah. Allah memberikan kepada kita at-taufik, yang mana taufik itu telah Allah turunkan kepada kita daripada Allah yang Maha Penyayang, supaya kita akan bergabung dengan golongan-golongan al-mahdiyin, golongan-golongan yang akan mendapat hidayah di akhir zaman. Kelompok-kelompok yang akan yang akan menang, iaitu Taifah Mansurah. Apabila kita telah melihat bahawa aktiviti kita, kerja kita, pemikiran kita sudah mula nak kita juruskan kepada kerja-kerja ataupun amalan yang Allah cinta orang-orang yang buat begitu, maka itu tanda Allah yang Maha Penyayang mahu memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang menang di akhir zaman, Taifah Mansurah, orang-orang yang mendapat hidayah. Dan inilah yang terbaik, dan inilah indah. Maka keadaan orang-orang yang berpaling daripada kesibukan orang-orang yang terhijab, maka kita akan berpaling daripada kesibukan orang-orang yang terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pandangan kita tak sama dah dengan pandangan orang-orang yang terhijab tadi. Kita mula mendekati keimanan, mula mendekati ketakwaan, mula kita takarub kepada Allah, mula kita kenal pada Allah, insya-Allah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu proses yang indah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, apabila kita memahami akan hakikat di hadapan kita ini, sebenarnya majoriti manusia terhijab. Majoriti. Walaupun di Islam. Sebab itulah orang yang terhijab ni mudah untuk dipengaruhi oleh Al-Masih Dajjal. Mudah. Jadi maknanya bagi kita, bukan kita nak tinggalkan mereka. Bukan kita nak kata mereka terhijab, kita tak terhijab. Bukan. Tetapi kita nak faham keadaan ini supaya kita boleh tahu bahawa kita sedang proses diri kita.
Jangan sampai kita terikut dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kita bukan orang miskin, bukan orang kaya. Nilai kita bukan orang pandai, bukan orang bodoh. Sebab segala yang ada itu adalah merupakan daripada Allah. Allah bagi orang tu miskin. Allah bagi orang tu kaya. Allah bagi orang tu pandai. Allah bagi orang tu jahil. Allah bagi orang tu sihat. Orang tu sakit. Itu semua adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nilai mana? Adakah miskin dicintai oleh Allah? Adakah kaya dicintai oleh Allah? Adakah sihat dicintai oleh Allah? Adakah kita sakit dicintai oleh Allah? Adakah kita senang Allah cinta kita? Adakah kita ada masalah Allah cinta kita? Ataupun kita ada miskin, dahlah miskin Allah hijab pula. Dahlah kaya Allah hijab. Jadi kita lihat bahawa segala nikmat yang ada di hadapan kita ini dia merupakan pemberian Allah. Segala apa yang ada diberi, tapi sejauh mana pemberian Allah itu menyebabkan kita berjalan menuju kepada Allah, ataupun kita terhijab, tak boleh, terhalang. Ada orang miskin, makin dia kufur kepada Allah. Ada orang yang diberikan nikmat, nanti kita akan bincang tajuk rahmat Allah. Ada orang bagi nikmat, Allah bagi nikmat. Contohnya nikmatnya apa? Benda yang disuka. Kekayaan lah, kesihatan sebagainya. Tapi kesihatan, kekayaan tadi tidak mendekatkan lagi dengan Allah. Maka dia jadi azab, dia tak jadi rahmat. Ini nilai. Orang yang duduk dalam tarbiyah, dalam jalan menuju kepada Allah ini, maka dia menilai supaya Allah bagi susah yang menyebabkan dia dekat dengan Allah. Allah bagi kita senang mendekatkan diri dengan Allah. Allah bagi akal, boleh berfikir, ilmu yang mendekatkan dengan Allah. Tidak ada ujub, tidak ada takbur, bangga-bangga dan sebagainya tadi. Dan kita semua bila memahami akan hakikat ini, maka barulah kita mula berjalan dengan keadaan yang betul, dengan pemikiran yang betul, dengan hati yang betul. Kerana kita nampak dah sekarang ni sebenarnya perjalanan kita ni ada halangan-halangan yang disebut berhala-berhala di dalam hati. Adanya halangan-halangan tersebut. Dan inilah yang menghalang kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu tuan-tuan saya minta maaf saya sebut kat sini. Ada satu kes tu bagaimana di Malaysia ni lah, di kawasan kita ni. Dia ni memang imam. Sentiasa pergi masjid, zikir, baca Quran sebagainya. Tapi rupa-rupanya yang makin banyak dekat dengan dia tu bukan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan jin, tuan-tuan. Dia ada banyak kepercayaan mistik-mistik ni. Menyebabkan dia dekat dengan jin. Sehingga akhir sampai peringkat anak dia kena jin, kena sihir lah dan sebagainya. Jadi apabila kita nak rawat keluarga dia, nampak macam anak dia kena sihir. Kita nak rawat keluarga dia, tiba-tiba dia yang mengelupur. Dia yang mengelupur. Tapi dia orang pergi kaki masjid, sembahyang, puasa, tapi rupa-rupanya di dalam sembahyang puasa ada perkara syirik yang dilakukan. Mungkin adalah yang kita gambarkan di sini kan. Jadi sebut kat sini bagaimana kadang-kadang kita tidak boleh faham sebenarnya di mana kita, kerana kita tidak faham konsep ad-darurah at-tamayuz, mesti ada satu perbezaan, iaitu kita faham bahawa sama ada kita sedang berjalan menuju kepada Allah, mencintai Allah, mengenal Allah, ataupun kita terhijab daripada Allah. Kita nampak macam berjalan, nampak macam sembahyang, nampak macam pergi pengajian, tapi rupa-rupanya sembahyang kita, pengajian kita bukan mendekatkan lagi dengan Allah. Ini kita kena tengok dalam diri kita. Sebab tu kita kena faham akan perkara ini, supaya kita boleh nampak. Dan di sinilah tuan-tuan rahmat Allah SWT, contohnya berlaku pada zaman Bani Israel dulu. Ini ada kisah. Kisah, kalau kita pernah dengar kisah, contohnya ada seorang tu yang telah beramal selama 100 tahun. Dia beramal selama 100 tahun. Beribadah, dia buat macam-macam lah, kira amalan lah. Sehingga kan sampai satu peringkat, bila dia berjalan tu, ada awan ikut dia. Ada awan lindung dia. Maknanya, daripada jauh dah orang nampak dia ni orang yang soleh lah, yang kaki ibadah lah. Macam itu. Tiba-tiba satu ketika dia sampai satu tempat, situ tempat orang bermaksiat. Maknanya orang tu mungkin
minum-minum ke apa ke, maksiat. Kemudian digambarkan tiba-tiba timbul perasaan riak dalam hati dia. Riak. Maka dia kata apa? Ini ahli neraka. Ini orang yang maksiat ni ahli neraka. Ini dia tak cakap kat orang tu, hati dia. Hati dia cakap macam itu. Kemudian orang yang bermaksiat tu yang ada mungkin minum arak ke, wallahu alam lah, tapi dia masih lagi sedar lah masa tu. Kan? Maka ketika kita melihat orang soleh ni, orang yang kita ahli kaki ibadah ni, dia pun hormat. Dia kata, aku ni banyak buat ibadat, buat maksiat. Kan? Neraka mana agaknya yang aku layak. Dia ni tentulah masuk. Dia rendah diri. Dia rendah diri pada Allah. Dia rendah diri pada orang yang kaki ibadah tadi. Maka digambarkan dalam kisah itu, oleh kerana sifat dia merendah diri pada Allah. Maknanya dia bertaubat pada Allah lah. Cuma dia kata dia tak hebat macam orang tu lah. Dan orang yang kaki ibadah pula, yang jenis yang riak tadi, yang sombong tadi, Allah tukar. Sehingga akhirnya yang bermaksiat tu bertaubat, patah balik pada Allah. Kemudian orang yang beribadah tu bertukar, dia pula buat maksiat. Jadi ini kita tengok bagaimana tertipu. Contohnya kisah bersisah, kalau kita pernah dengar. Yang daripada kalangan pernah diriwayatkan dalam ni kisah-kisah Bani Israel. Kita boleh ambil pengajaran lah, sebagai pengajaran. Bagaimana dia telah beramal ratus tahun, ribu tahun. Ratus tahun, sorry. Jadi lepas tu datang malaikat-malaikat puji dia. Malaikat puji dia. Sehingga akhirnya Allah berfirman, mengapa kamu puji dia sedangkan dia akan berakhir dengan kufur, mati di kufur. Maka syaitan dengar, syaitan pergi. Pergi kepada dia, kemudian menyamar jadi orang yang soleh. Dia kata dengan bersisa, aku nak beribadah dengan kau. Sama-sama nak semayang dekat musola. Tak apa, marilah semayang. Kita tengok si syaitan ni, dia boleh semayang 3 hari 3 malam, tak berhenti-berhenti, tak makan, tak minum sebagainya. Hebat daripada dia. Setengah-setengah hebat, kata belas hari. Kan? Jadi, dia bersisa pun tanya, macam mana kau boleh beramal macam ni? Ini orang yang nak buat baik. Orang yang nak buat baik. Kan? Macam mana kau beramal? Oh, mungkin aku beramal ni, aku lebih menghayati pengamalan aku sebagainya. Sebab dulu aku pernah buat maksiat dan kemudian aku bertaubat. Jadi taubat tu mungkin menyebabkan aku lebih kuat daripada engkau. Oh, apa yang kau buat? Dia kata, aku pernah berzina, aku pernah minum, aku pernah bunuh orang, aku pernah minum arak. Lepas tu biasa kata, oh macam itu kan. Kalau engkau nak rasa macam aku rasa, engkau buatlah maksiat. Lepas tu engkau bertaubatlah pada Allah. Macam itu. Maka dia kata, engkau pergi berzina dengan perempuan mana-mana. Kata, tak bolehlah berzina ni, susah. Engkau pergi bunuh orang. Bunuh aja orang, seorang Islam bunuh. Lepas tu kau taubatlah. Kan? Bunuh orang, susah bunuh orang. Kau pergi minum arak. Minum arak ni nampak macam apa? Macam tak berat sangat kan? Minum arak je. Akhirnya dia tanya, okey, ini kecil sikit lah, ni ringan sikit minum arak ni, dia kata. Tak bunuh orang, tak buat jahat kat perempuan, berzina. Maka akhirnya dia pun nak kata, kat mana boleh minum arak, dia kata. Orang yang dah beribadah, tiba-tiba dia nak buat maksiat. Dia dah dekat dengan Allah dah ikut jalannya betul. Tiba-tiba dia nak buat maksiat. Tak sama dengan orang yang tak tahu apa-apa bermaksiat, kemudian bertaubat, tak sama. Tapi ini tipu daya syaitan. Tapi nampak macam nak baik. Tujuan ni supaya dapat menghayati dosa dia tadi kan. Boleh bertaubat pada Allah. Itu tujuan dia. Akhirnya dia pun cerita sekian-sekian tempat. Kau pergi situ ada kedai arak, kau pergi minum arak situ. Ambil sikit je, tak payah banyak-banyak. Dia kata, dia pergi minum, dia mabuk. Mabuk akhirnya dia berzina dengan perempuan di kedai itu. Dan akhirnya selepas itu suami dia balik, dia bunuh suami orang tu. Akhirnya syaitan pergi cakap dengan raja, dia dah bunuh tu. Akhirnya dia ditangkap, dia nak dihukum bunuh. Ini kisah orang ahli ibadat ni. Nak dihukum bunuh, masa dah kena salib macam itu, maka datang syaitan. Dia kata, sesungguhnya aku ni sebenarnya syaitan. Aku datang kau nak uji kau, nak cakap macam ni kan. Sekarang ni kau akan dibunuh. Maka dia, tolonglah aku kan. Tolonglah aku, dia kata. Aku boleh tolong lepaskan kau, tapi dengan syarat engkau sujud kat aku sekali je. Sekali je sujud kat aku. Lepas tu kau taubatlah. Kan? Lepas tu akhirnya, dia kata, macam mana aku nak sujud? Aku dah kena ikat ni. Engkau angguk kepala engkau. Tanda engkau sujud pada aku.
Maka dia pun angguk kepala dia. Tanda sujud kepada syaitan. Maka syaitan berkata, aku berlepas diri daripada engkau. Maka ketika itulah dia mati. And ajal. Mati, ajal. Dia bunuh dalam keadaan dia menjadikan syaitan sebagai Tuhan dia. Dia sujud kepada syaitan. Ini bersisa. Ini nak nampak sini, nampak macam kita kata biasa aja. Kita dah beramal kan. Diceritakan oleh Al-Qurtubi, ataupun Ibn Qayyim Jaziyah dalam kitab dia tentang seorang muazzin. Pun sama juga. Dia ni tak pernah tinggal sembahyang. Tak pernah tinggal sembahyang. Bukan tak pernah tinggal sembahyang. Dia seorang muazzin. Seorang yang mengajak manusia kepada masjid sembahyang untuk solat. Satu hari dia pergi naik atas masjid. Dah puluh tahun dah agaknya. Dia jadi muazzin ni. Dia naik atas minaret tu. Dia pun azan. Tapi sebelum dia azan, masa waktu belum lagi, dia tengok bawah. Tengok. Tiba-tiba dia ternampak rumah seorang Nasara, seorang Kristian kat bawah. Ini cerita ni berlaku di Mesir. Kemudian dia pun tengok anak perempuan orang Kristian ni sedang sidai baju. Dalam keadaan mungkin berkemban ke apa. Dia terpikat dengan perempuan tersebut. Akhirnya dia turun. Dia ketuk pintu. Budak tu buka. Perempuan tadi buka. Bila buka tu, kau nak apa? Aku nak kahwin dengan kau. Aku nak kahwin kau. Ni cerita pandang pertama. Quote and quote lah kita panggil kan. Jadi dia kata, mana boleh? Engkau orang Islam, aku orang Nasara, orang Kristian. Dia kata, mana boleh kahwin? Tak apa, dia kata. Aku masuk Kristian. Dia sebut. Aku masuk Kristian. Kemudian, kalau gitu kau tunggulah bapak aku datang. Kejap lagi bapak aku balik, kau cakap dengan bapak aku. Dia tutup pintu. Lepas tu sementara nak tunggu tu, dia pergi naik di jalan. Tepi ada macam tempat duduk. Dia pun naik atas. Allah izin, kaki dia terpelecuk, jatuh. Kepala terantuk batu, meninggal kat situ. Seorang yang telah berpuluh tahun sembahyang, puasa, zikir, azan lagi, muazzin ni, azan lagi. Tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang sunat tahajud lagi. Tetapi Allah izin apabila dia mengambil maksiat satu di akhir hayat dia tu. Dia keluar Islam sebab cinta kat perempuan tadi tu. Akhirnya Allah izin tak sempat bertaubat apa, tiba-tiba jatuh, kepala terantuk batu, meninggal dunia. Kata Ibn Qayyim Al-Jaziyah rahimahullah, ataupun Imam Qurtubi, antara dua, saya rasa Ibn Qayyim. Dia cerita, dia kata, digambarkan, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan Allah, apabila kita rasa ada sesuatu kekuatan pada kita, dan kita putuskan kekuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan menjadi sesuatu yang menghijab kita daripada Allah. Ini sesuatu yang amat bahaya. Maka inilah, bagi kita berada dalam di dalam tarbiyah, berada dalam, kita nak kena melihat setiap sesuatu itu ini daripada Allah. Kalau perkara itu perkara yang mengembirakan kita rasa itu nikmat Allah bagi pada kita. Jangan rasa kita punya. Jangan rasa kita yang terror. Jangan rasa kita yang kuat. Jangan rasa kita yang sihat, kita yang kaya. Jangan rasa. Kita nak rasa apa yang ada pada kita, Allah yang bagi. Bila kita merasai Allah bagi, maknanya kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala, mengiktiraf sesuatu itu daripada Allah. Dan kita mensyukuri dengan kita mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah kita berjalan menuju kepada Allah. Kita buka hijab satu-satu. Kalau tidak sebelum ni, kita semayang, tapi oleh kerana kita semayang, kita rasa semayang itu kita punya. Kitalah yang buat, kitalah yang zikir. Maka kita tak rasa nikmat daripada Allah. Maka ketika itu, sembahyang kita, sebab itulah kadang ada, kadang tak ada, kadang on, kadang off, kadang-kadang ada khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang boleh buat, kadang tak boleh nak istiqamah. Kenapa? Kerana pertolongan Allah tidak bersama dengan amalan yang terhijab. Pertolongan Allah tidak sama dengan amalan yang terhijab. Sebab tu kita kena rasa sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan sampai untuk melepasi hijab-hijab ini, melainkan kita mengikat diri kita dengan proses untuk membina iman, untuk membina kesedaran, melalui taubat yang berterusan. Mesti bermula dengan taubat. Sekali lagi saya umumkan. Sekali lagi saya ulang. Mesti bermula dengan taubat. Apa taubat dia? Allah bagi kita kaya, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita kuat, Allah bagi kita ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kita tak rasa nikmat Allah. Kita rasa kita punya.
maka kita bertaubat, kerana itu satu dosa. Itu satu dosa. Jadi kita bertaubat. Jadi apabila kita mula bertaubat, dengan sebenarnya kita mula mengenali akan perjalanan tadi, insya-Allah barulah kita mula kenal Allah. Mula berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena ikat diri kita dengan taubat. Kena ikat diri kita dengan mengikuti proses untuk membina ilmu, iman dan kesedaran tadi, dan kemudian pada masa sama kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, banyakkan kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah dengan perasaan sayang. Sebab apabila kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan sayang, dan kita mengasihi orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik ini, kita kasihi mereka, kita berpegang kuat dengan tali Allah Al-Quran, maka insya-Allah pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan cahaya tadi, kemantapan kita untuk mendekati Allah. Maka inilah disebut sebagai fadlu minallah, satu anugerah daripada Allah. Ini baru anugerah daripada Allah, anugerah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya kata itu sikit pada malam ini. Insya-Allah saya akan sambung esok berkenaan dengan apakah perkara yang menggagalkan kita untuk kenal Allah. Menggagalkan kita untuk sayang pada Allah. Apakah perkara-perkara yang menghalang kita. Tadi itu hijab. Tadi hijab. Yang ini perkara yang ada pada kita. Yang tadi itu, kita nak sebut tadi ialah perkara yang menipu kita, yang menghijab kita. Kita tak nampak, tak perasan. Yang ini memang ada pada kita dan kita tahu dan kita perasan. Tapi perkara ini akan menyebabkan seseorang itu tak boleh kenal Allah. Maknanya, kita dah tahu dah yang kita sebut pada hari ini, tentang nikmat seperti tadi, supaya kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi sebagainya. Maknanya, kita dah tahu dah hijab-hijab tadi itu. Tetapi, untuk kita berjalan setelah kita memahami ini, ada 7 jenis manusia. Imam Ghazali sebut 6. Saya tambah satu lagi, 7. Ataupun 6 lah. Sebut 6 ikut Imam Ghazali lah. Sebenarnya 7 ni dia boleh pecahkan, dia boleh gabungkan. Baik, ada 6 jenis manusia yang tidak akan kenal Allah. Jenis manusia yang tidak akan sayang Allah. Jadi kita nak tengok 6 jenis ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izin besok kita boleh tengok. Dan bila kita melihat yang ni, maka pada ketika itu kita baru nampak bahawa sifat-sifat yang ada ini, sifat-sifat ini, sifat yang perlu kita buang. Sifat yang perlu kita buang. Jadi bila kita buang sifat ini, insya-Allah kita dah tahu dah hijab tadi, dan kemudian kita dah tahu dah proses, kita dah tahu sikit sebanyak, maka perkara yang ni, yang memang menjadi sifat setengah manusia ni ada ni, bukan kita saja, orang lain yang kat luar ni, maka bila kita boleh menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang menggagalkan kita untuk sayang Allah ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan buka cahaya-cahaya kepada kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan mengenali Allah. Bila kita mengenal Allah, maka jadilah kita seorang yang sentiasa berubudiah kepada Allah, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak. Saya tak naklah lama-lama sangat. Ini pun dah lama dah ni sebenarnya. Ini dah lebih daripada sejam. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk cuba mengamalkan apa yang kita mampu. Kalau boleh tolong share, sampaikan kepada orang lain supaya semua dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan, insya-Allah. Walaupun nampak macam simple, tetapi hakikat prosesnya itu satu yang berat yang kita kena lalui, kita kena jalan dengan sepenuh hati kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hadiha subulaha wa amla'aha min nurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا الشاكرين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon disebar-sebarkan insya-Allah.